Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saya punya video ni. Dan pada hari ini saya akan nak tunjukkanlah kepada anda macam mana cara untuk menjawab soalan yang ujian amali 2 ni lah. Cara saya nak jawab ialah dalam bercuti, mungkin skill orang pun dah banyak yang karat kan. So kita refresh balik lah. So sambil korang buat korang punya ujian amali 2, so saya akan tunjukkan lah step by step macam mana nak melukis dan nak menjawab dan melukis korang punya jawapan lah. Okay, pertama sekali kita lihat pada kita punya soalan. Okay, ini adalah soalan kita. So ujian amali 2, topik 3. CLO dia adalah menghasilkan semula lukisan elektrik menggunakan perhiasan CAD dengan membentuk organisasi lukisan yang tersusun dan maklumat yang tepat. So jadi sebenarnya apa yang korang perlu buat dekat dalam ujian amali 2 ni adalah seperti yang saya pernah cerita pada sebelum ini. Korang akan membuat pelan rumah. Okey. Ini simbol-simbol yang kita akan lukis. Ini tata blok yang korang akan sediakan. Dan ini adalah pelan rumah yang korang akan lukis. Sebuah rumah kos rendah, yang mana ada satu ruang tamu, dua bilik, satu bilik satu, satu bilik dua, ruang dapur dan juga tandas. So rumah kecil lah. So nak apa? Kata nak buat rumah besar, kalau buat rumah besar korang tak ada masa untuk siapkan benda ni dalam masa 2 jam. 2 jam masa dia untuk menyiapkan lukisan ni lah. So lepas dah siap lukisan ni, kita akan masukkan lukisan ni ke dalam korang punya tata blok seperti ni. Dan dalam tata blok tu pun korang akan ada 2 layout. Yang mana layout pertama ni dia cuma akan tunjukkan kepada korang pelan rumah, dimensi dan juga dia punya label pada setiap ruang. Ni untuk layout yang pertama. Untuk layout kedua, dia akan paparkan pelan rumah berserta dengan kedudukan perkakasan elektrik, seperti kipas, lampu, suis, soket dan sebagainya, berserta dengan dia punya wiring. Maksudnya daripada suis ni dia mengawal beberapa lampu, suis ni mengawal kipas, suis ni mengawal aircon dan sebagainya. Itu untuk layout kedua. So satu drawing tu kita akan buat dia 2 layout. So tanpa membuang masa, mari kita lihat apa soalan-soalan dia lah. Okay, jadi soalan dia pertama sekali macam biasalah, korang akan membuka perisian AutoCAD. Macam ni saya tulis 2017, tapi yang korang guna sekarang adalah AutoCAD 2020. Ni sepatutnya adalah korang punya Google Classroom, yang mana kita akan save korang punya file ke dalam Google Classroom. Okay, dan macam biasa, nama file ni penting. Pastikan nama file dia adalah ujian amali 2 dash nombor pendaftaran awak lah. Dan file dia mesti dalam format DWG. Tak nak ada salah. Okay, bila dah siap, dah save. Okay, macam biasa sebelum tu, buka file dengan menggunakan ACAD ISO .dwt. Kemudian kita akan wujudkan layer-layer tersebut lah, yang saya dah senarkan ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 layer. Dan dia punya properties lah, sila ikut properties dia. Okay, dah siap buat layer, kita akan buat simbol. Lukis simbol-simbol yang saya berikan dekat lampiran 1 dan jadikan dia sebagai blok. Okay, oleh kerana kita akan gunakan semula simbol-simbol ni sebagai blok. Okay, kena ingat nanti saya akan tunjukkan. Dia punya option ni adalah korang kena delete block lah, delete block. So bila dah buat simbol tu sebagai blok, simbol tu akan hilang terus. Dan kita akan gunakan nanti simbol tersebut sebagai blok lah. Okay, lepas tu barulah kita melukis semula pelan rumah, seperti dalam lampiran 3. Dan kemudian kita akan masukkan simbol-simbol aksesori elektrik ni ke dalam ketetapan yang seperti saya nyatakan ni lah. Ruang tamu ada berapa, dapur ada berapa, bilik berapa, bilik 2 ada berapa dan tandas ada berapa lah.
Okay. Dan kemudian baru kita buat title block dan masukkan dia ke dalam layout. Ni kita akan tunjukkan kemudian lah. Sebelum tu kita akan tengok macam mana nak buat pertama sekali, iaitu menyediakan korang punya kertas lukisan, menamakannya dan juga mewujudkan blok. Okay. Okay, kita mulakan kita punya lukisan dengan membuka kita punya uh, file lah, buka file baru. Okay, so pada bahagian get started ni, kita akan pilih template macam biasa. Oleh sebab kita menggunakan unit metrik iaitu millimeter, kita akan menggunakan ACAD-ISO.DWT. So dia akan buka seperti ni. Okay, lepas tu macam biasalah kita akan buat initial setup. Kita akan lihat initial setup macam biasalah. Kita akan on dan offkan kita punya toggle menu ni, toggle button ni. Ada benda yang kita kena off, ada yang kita perlu on. Okay, apa yang kita perlu off? Okay, macam biasa grid lah. Sebab kita tak nak nampak kita punya lukisan berserabut. Grid off, snap mode off. Okay, pastikan dynamic input on. Kalau tak ada dynamic input ni, sila keluarkan dia daripada list ni lah. List tepi sekali ni, cari dynamic input. Okay, onkan dia. Okay, dah bila dah keluar kat sini, baru kita onkan. Okay, kedua adalah polar tracking mesti on. Kemudian kita kena onkan object snap tracking. Dan yang paling penting adalah korang punya object snap lah, onkan. Dan object snap pun ada beberapa pilihan yang kita akan onkan. Dan seperti saya ajar sebelum ni, 5 object snap yang kita akan sentiasa on iaitu endpoint, midpoint, center, quadrant dan juga intersection. Okay, so bila semua ni dah on, okay, 4 benda ni dah on dan juga 5 object snap, kita akan start dengan benda pertama iaitu kita akan wujudkan dulu layer. Layer. Klik pada home, pada home. Lepas tu lihat pada panel layer dan klik pada layer properties. Klik pada layer properties. Okay, sekarang ni sebab kita belum start apa-apa lagi, kita cuma akan ada satu layer saja iaitu layer kosong. Layer kosong. Okay. Klik pada new layer atas ni. Okay. Namakan pertama. Construction line. Okay, warna dia adalah warna grey. Line type. Okay, line type dia adalah jenis center. So sekarang ni secara default cuma ada continue saja. Klik pada load. Kita pilih lah line apa yang kita nak gunakan. Okay, center. Okay, dah pilih center, klik OK. Barulah dalam list ni ada 2 jenis line. Okay, klik center, klik OK. So sekarang ni kita punya line type dia dah bertukar daripada continuous kepada center. Dan weight kita gunakan default. Okay, dan ulang balik untuk kesemua layer-layer yang lain. So macam biasalah korang layer apa, warna apa, jenis line type dia dan jenis line width dia lah. Okay, bila dah siap ni, kita pangkal dulu. Pangkal dulu layer properties manager. Sebelum saya terlupa, sila save. Kalau korang tak save nanti kan, komputer hang dan nak set lukisan, komputer hang, pada muka korang. Okay, so saya save dulu. Save. Korang akan start melukis simbol. Okay, lukis simbol dekat layer kosong. Saya ajar sebelum ni. Simbol kalau boleh lukis kat layer kosong, jangan lukis kat layer lain. Boleh kalau klik dekat bahagian layer ni, banyak jenis layer kan. Tapi untuk buat simbol, untuk buat blok, pastikan korang berada kat layer kosong. Katakan saya start dengan kipas ceiling. Kipas ceiling ni saiz adalah radius 750. Ni dia punya lorik dia ni sudut 30 darjah. Macam biasalah, kita akan gunakan circle. Okay, 750. Okay, 750 lah. Kalau korang punya tiba keluar kecil macam ni, korang kena zoomkan lah. Atau kalau dia keluar besar sangat, korang zoom out lah. Okay, lepas tu buat dia punya lorikan. Okay, satu garisan ni. Okay, kemudian saya akan gunakan rotate. Klik pada garisan yang korang buat tadi, tekan enter. Base point ni letak dekat tengah-tengah ni, tengah-tengah bulatan. Okay, sebelum korang buat dia punya sudut dia ni, okay, dekat korang punya command bar, sila klik pada copy.
Nampak? Bila korang buat copy, yang asal tu dia akan stay. So yang baru ni dia akan bergerak ikut sudut yang kita nak lah. So macam biasa letak nilai 30. Enter. Kemudian kita akan ambil hatch. Pastikan korang punya pattern ni adalah solid. Solid. Klik pada ruangan ni dan ruangan ni. Dah, tutup. Close hatch question. Jadi, itu adalah punya itu. Itu kita dalam itu. Sekarang, biasanya 1 tinggi, 5 terus 1 kilo. Kemudian jarak dari yang ni sini ke 800. Biasanya saya satu persen, di sini 800. Terus, saya kopi dari yang kami dari kami. Saya gunakan hanya buat ini untuk persen. Berapa? Ini kalau punya 20% paling adalah sebenarnya sebenarnya kalau saya ingat paling adalah 10. Cuma ada lain dan boleh saya boleh katakan saya kira putus sih. Dan biasanya saya kalau kita bisa kita terus sekali. Paling adalah 10. Tinggi adalah 800. Nah, itu. Kemudian kita gunakan cuman. Cuman kita saya mencuri bagi itu bagiannya pertemuan itu kembali ke dari bisa saya sini saya di sini lalu berapa itu saya saya dulu tadi saya habis. Okey, ulang balik untuk ke semua simbol-simbol yang ada ni lah. Ni saya rasa saya tak nak tunjuk, korang pada pandai buat lah. Okey. So sekarang ni saya tinggalkan korang untuk korang lukis balik simbol-simbol ni. Untuk membuat blog, okay, benda pertama sekali yang korang perlu buat adalah kita akan pergi kepada insert, pada ribbon insert, pada bahagian create block ni, kita akan klik ada dua pilihan, create block dengan write block. So kita akan ambil create block. Sekarang ni klik pada create block. Okay, kita akan buat pertama iaitu pertama adalah kipas ceiling. So kita kena namakan blok tu kipas ceiling. Kipas ceiling. Okay. Kita akan tentukan base point dia. Macam mana kita belajar lepas, base point ni adalah kat mana kedudukan kita punya mouse ni bila kita insertkan nanti. So kena tetapkan, kalau benda yang dekat atas ceiling biasanya kita akan letak dekat tengah-tengah lah. Sebab kalau kipas ni kita letak tengah. Klik. Okay, lepas tu pada bahagian objects kita akan ambil option delete sebab kita tak nak simbol ni ada. Dia akan, lepas ni dia akan hilang. Okay, ambil option delete. Okay, dekat bahagian behavior ni kita akan ambil scale uniformly. Scale uniformly. Description ni terpulang kat korang lah, tak apa. Okay. Pastikan unit korang dalam milimeter. Lepas tu klik OK. Lepas tu, okay, lupa. Select object. Select object ni. Enter. Okay, korang akan nampak dekat bahagian, lupa dekat bahagian objek ni, kita kena klik select object ni dulu. Klik select object, select object ni. Korang akan perasan lah dekat sini akan ada satu icon. Menunjukkan yang korang dah select benda tu. Okay, dah keluar icon ni, korang klik OK. Hilang. Dia bukan hilang, dia sebenarnya ada dekat kita punya bahagian insert ni, dia keluar kat sini. Kipas ceiling. Okay, teruskan untuk yang lain. Okay, katakan kita nak buat pintu ni. Okay, create block.
Okay, nama dia pintu. Pintu satu daun. Okay, pintu satu daun. Okay, untuk pintu ni biasanya saya akan klik dekat bucu sini lah. Senang. Bila kita nak masukkan, kesan kita akan berada kat sini nanti lah. Okay. Okay, delete objek. Lepas tu kita akan select objek tu. Okay, select objek pintu ni keseluruhan. Tekan enter. Okay, dah keluar ikon ni. Okay, so kita klik OK. Pop hilang lagi. Dan dia akan muncul balik dekat korang punya insert block ni. Okay, so buatlah untuk semua sekali Semua sekali kita akan ada berapa ni? Kita akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 simbol. Okay, so saya lajukan untuk korang lihatlah benda yang sama, ulang balik Okay, korang pula buat. Okay, untuk switch lah, switch pastikan korang switch dekat gini, switch dekat gini untuk base point dekat bawah ni. Kalau switch ni dekat atas, point dekat bawah. Okay, sama juga untuk kita keluar dekat bawah ni. Sini punya base point. Okay, kita dah siap buat blok. So, dalam lukisan kita ni kosong. Semuanya akan berada dalam insert ni lah. Okay, kita pergi kepada point yang seterusnya. Kita akan start melukis pelar rumah. Jadi untuk membuat pelar rumah ni, kita kembali kepada kita punya pelar rumah, lukisan pelar rumah ni. Okay, korang perlu, cara nak buat dia, korang kena buat dulu dia punya construction line. Ni garisan warna kelabu yang putus-putus ni. Inilah yang akan memberi ketahu korang berapa jarak antara bilik satu dinding ke dinding, daripada hall korang ni, daripada dinding ke dinding. So cara yang paling senang adalah ada banyak cara. Cara kalau saya selalu buat biasanya saya akan ambil dulu berapa jumlah panjang ni. Okay, panjang dan juga dia punya tinggi. Okay, saya akan buat macam bentuk kotak tu. Kotak besar. Okay, kita tahu panjang ni adalah 6,700 dia ni, lebar dia, dan tinggi dia adalah 10,500. Jadi dalam korang punya AutoCAD, pertama sekali pergi kepada home, kemudian klik pada layer. Okay, layer korang ni kita akan start dengan layer construction line. Okay, klik pada construction line. Kita akan start dengan buat line. Saya akan buat satu line, panjang dia adalah untuk lebar 6,700. So ni adalah line 6,700. Nampak tak dia punya putus-putus? Okay, bila tak nampak putus-putus, macam biasalah bila kita buat line type ni, dia akan ada skill. So biasalah bila kita membuat bangunan, biasa skill yang kita akan gunakan, kita akan gunakan skill 1:100. So jadi untuk ni, skill yang sedia ada ni adalah 1:1. So satu kita akan nampak bila lukisan tu besar, putus-putus, garisan putus-putus tu tak nampak. So cara untuk kita besarkan garisan putus-putus ni, kita gunakan line type scale lah. So pada korang punya command bar ni, type LTS untuk line type scale, tekan enter. Okay, kalau korang lihat dalam kita punya ni, dia kata scale factor adalah 1. Cuba naikkan 10 ke. Okay, nampak tak putus-putus tu? Okay, dah nampak kan? Saya nak up sikit lagi. Mungkin 20 ke. 20 okay ke? Ini yang lebar dia. So panjang dia tadi adalah okay, untuk panjang ni adalah 10,500. Saya akan make line lagi. Okay, daripada bucu ni tarik ke atas 10,500. Okay, buatlah bentuk kotak. Okay, buat bentuk kotak. Okay, so dah dapat dah bentuk rumah tu, kotak tu. So jadi untuk dapatkan bahagian-bahagian ni, okay, kalau korang perasan contohnya untuk bilik 1,
Okay, panjang dia daripada tepi sini sampai ke dinding tengah-tengah ni adalah 3,350. So saya akan gunakan offset Saya akan gunakan offset. Okay, untuk bahagian ni kita kena buat sikit lah. Kadang-kadang saya nak buat yang pertama tu, bilik 2 tu. Saya akan ambil offset. Okay, tadi panjang ni adalah 3,350. Okay, dah offset. Type 3,350. Tekan enter. Klik garisan ni. Tengok. Nampak tak? Dia keluar jarak tu yang kita letak tu dan juga kedudukan garisan yang kedua. So kita akan masukkan ke sebelah dalam. Okay, sini. Klik je. Okay, ni adalah besar bilik ni. 3,350. Okay, tandas pula. Okay, offset dia sekali. Okay, tandas pula. Okay, daripada dinding sini ke tengah ni 2,000 mm lah. So type 2,000. Okay, klik garisan ni. Lagi sebelah dalam. So yang balance tengah-tengah ni, ni adalah ruangan ni lah yang ada pintu ni. 1,350. Okay, ni baru dapat dinding yang sini, dinding yang lebar ni. Okay, untuk bilik ni 4,000. So offset, gunakan offset. Okay, 4,000. Okay, saya klik garisan atas ni, offsetkan ke bawah. Ini untuk bilik ni. So, untuk tandas ni pula 2,000. So offset lagi 2,000. Okay, so kita ada nampak macam banyak bahagian kan. So untuk elakkan daripada korang keliru bilik tu mana, bilik tu mana, okay, kita akan trim mana-mana yang tak perlulah. Okay, katakan garisan ni, okay, untuk bilik 2 ni tengah-tengah ada garisan ni kan, okay, garisan ni tak perlu. So saya akan gunakan trim. Saya buang garisan ni. Okay, untuk bilik air pun dah ada satu garisan ni tadi kan. Garisan ni tak guna kan, kita trim garisan ni. Okay, garisan ni pun kita tak perlu. So kita trim garisan ni. Dan juga okay, garisan ni tak ada trim, kita kena delete dia. Okay, saya delete. Okay, nak elak lagi keliru. Okay, satu lagi garisan. Okay, ni tak perlu. Okay, so dah nampak dah. Ni bilik pertama, bilik kedua dah ada tandas. Okay, untuk bilik yang pertama ni senang Bilik pertama ni kita akan gunakan balik garisan ni. Sebab panjang ni sama 3,350. Cuma dia punya panjang ke atas ni, tinggi dia adalah 5,000. So untuk bilik yang pertama ni, gunakan offset. Letak nilai 5,000. Okay, klik garisan bawah ni, offsetkan ke atas. So trim balik mana yang kita tak perlukan. So bila kita dah tahu, okay, ni garisan ni tak perlukan, okay, kita trim. Dan garisan ni kita tak perlukan, kita trim. So kita dah dapat dah ruangan yang kita perlukan. Ni ruang tamu, bilik 1, bilik 2, dapur dan tandas. Okay, so bila dah ada bentuk macam ni, apa yang korang perlu buat sekarang ni adalah kita akan buat dinding. So untuk dinding, okay, untuk dinding standard, ketebalan dinding adalah 150 mm. Maksudnya daripada garisan tengah ni, kalau contoh kat dapur ni, keluar 750 mm, 75 mm, ke dalam 75 mm, dia akan membentuk tebal sebanyak 150 mm lah. Okay, cara nak buat dia, okay, saya zoom sikit dekat bahagian dapur dia ni. Okay, pertama sekali korang kena pergi dekat bahagian construction line dan pilih wall. Pilih layer wall sebab kita nak buat layer wall berdasarkan garisan construction ni. Okay, pergi pada offset. Okay, sebelum korang start offset kan ni, sebab kalau korang tak setting dia, tengok biasa saya buat 75. Nampak tak? Biasa saya tolak ke atas, tolak ke bawah. Wall tu sepatutnya warna cyan, tapi dia ikut warna asal, iaitu warna korang punya construction line. So kita kena setting sikit. So saya undo balik. Okay, gunakan offset. Okay, dekat bahagian kita punya command bar ni, offset, dia ada option to erase layer. Okay, korang ambil option layer ni. Dan sekarang ni option dia pilih source. Saya nak korang tukar kepada current. Maksudnya layer current kita adalah wall. So bila kita buat offset 75, jadi saya offsetkan dia je. Buat ke atas warna cyan, ke bawah dia warna cyan. So 75, so tebal ni adalah 150. Buat untuk kesemua sekali garisan construction line yang korang dah buat lah, untuk membentuk dinding korang. So saya fast forward, saya tengok.
klik. Okey, sekarang ni dah selesai dah buat dinding. Tapi kalau korang perasan betul-betul, kalau korang zoom dekat bucu, nampak dia tak bersambung. Dekat persimpangan T ni pun tak bersambung. Saya cerita dekat bucu dan persimpangan T dia tak bersambung. So korang kena sambungkan. So cara nak sambungkan ni bukan korang ambil line korang sambungkan bukan korang ambil line. Kita akan menggunakan option fillet. Kalau untuk dia ada dua cara lah Kita first kali kita lihat dekat yang dekat bucu bucu L ni. So cara untuk kita sambung dan kita buang ni, buang korang boleh pakai trim, tapi kalau tak bersambung, okay, korang kena gunakan fillet fillet. Okay, ambil option fillet. Okay, sebelum korang klik pada dua garisan ni, korang kena klik pada radius. Okay, pastikan nilai radius tu kosong. Macam ni dah kosong kan? Tekan kosong, enter. Okay, klik dua garisan ni. Nampak dia bersambung. Okay. Fillet ni guna sekali je. So untuk kali kedua korang kena pilih fillet. Oleh sebab kita dah set tadi radius adalah kosong, korang cuma tinggal klik je. Kalau ni yang terlebih, kalau korang klik dia akan buang lah. Okay, buat dekat bucu saja. Okay, saya ulang balik. Okay, sini, bucu masuk pintu ni. Okay, masuk pintu ni. Okay, masuk balik. Alright, so untuk bahagian bucu dah settle. Okay, untuk bahagian sempang T ni, okay, ni korang tak boleh pakai trim sebab kalau korang pakai trim, korang buat sebelah, setelah akan hilang lah. So untuk ni kita akan gunakan trim lah, bukan fillet kita tak boleh gunakan fillet, kita akan gunakan trim. Okay, so tekan enter, so kita buang mana yang tak perlu lah. Okay, ni tak perlu. So kita buat satu. Okey, sekarang dah cantik. Dah tak ada garisan terlebih atau garisan terkurang. Okey, ni penting pelajar sebab ada markah dalam dari segi kekemasan. So kalau korang tak buang ataupun tak sambung mana yang tak cukup line tu, so kekemasan korang dah kurang lah. So boleh menyebabkan korang hilang markah. So bila dah siap macam ni, bentuk pelan dah ada. Cuma kita tinggal pertama sekali masukkan dulu pintu dan juga kita punya tingkap. Okay, so sekarang ni kita dah siap plan. Okay, kita akan masukkan pintu. So untuk masukkan pintu, pastikan layer korang berada pada layer door. Yang mana korang punya objek yang korang akan masukkan tu, dia akan masuk ke layer door dan dia akan bertukar warna kepada warna hijau. So katakan kita nak masukkan pintu kita yang pertama, iaitu pintu sliding. So kita akan ambil insert. Saya akan masukkan pintu sliding. So letak sini dulu. Okay, pintu sliding. So biasanya bila orang letak pintu ni, dia akan letak pintu dekat tengah-tengah lah. So tengah-tengah yang paling korang boleh nampak adalah daripada dalam ni, ada dinding sebelah dalam ni kan. So tengah-tengah dinding sebelah dalam ni adalah tengah-tengah pintu lah. So cara nak masukkan dia, kita akan pergi kepada, biasanya tak kisah kedudukan pintu ni. Ada orang dia suka, kalau pintu macam ni dia suka ke kiri sikit ataupun ke kanan sikit. So dia boleh letak switch dekat sini. So tu pelanggan korang. So kalau saya cara nak letak dia, pastikan korang letak tu ngam-ngam dekat atas garisan. Cara nak letak ngam-ngam atas garisan, korang kena gunakan move. Okay, select objek pintu ni. Okay, lepas tu base point. Saya akan letak base point dekat sini lah. Ni kalau kita nak letak dia dekat mana-mana pada garisan tu. Okay, klik dekat sini. Okay, letak korang punya garisan ni dekat sini. Dekat bucu ujung ni. Lepas tu korang tarik dia sikit-sikit lah macam ni. Tengok dia akan ada macam garisan panduan tu. So nak letak mana? Terpulang korang lah, letak je top. Dia memang letak betul-betul. Dia kena letak betul-betul atas garisan ni. So sekarang ni kita akan letak pintu lain pula. So pintu satu daun kat sebelah sini. Okay, insertkan pintu satu daun. Okay, saya letak sini. Okay, pintu ni kalau korang perasan kedudukannya adalah terbalik. Terbalik.
Dan biasa-biasalah daun pintu mesti akan letak dekat sebelah dinding. Jarang orang buat pintu macam ni tak tolak tolak kira berhadapan apa, bertentangan dinding. Dia mesti pintu ni kalau kita buka, pintu ni mesti dekat dinding daun pintu. So kita akan gunakan mirror untuk terbalikkan ya. Okay. Yes. Okay, saya dah terbalikkan pintu saya. Saya akan movekan dia. Okay, biasa orang letak pintu ni betul-betul dekat bucu ni. Kat sini. Nampak? Jenang ni betul-betul dekat dinding ni. Okay. Masukkan pintu yang sebelah sini pula. Okay, ni macam nak. Ini sini. Ini sini. Ini saya balik dia. So, sini dia. Sini kan? Okay, sini sebelah. Masukkan ni. Okay, move. Okay, tengok bucu ni. Sini. Okay. Ada sini apa? Bucu belakang. Maaf. Dia dekat sana. Dia jadi. Dia dekat belakang. Di belakang ni sama sini satu. Sama sini. Okey, di sini. Kita tengah kawan sini. Okey, tengah. Sini tengah. Okey, tengah. Gali air. Gali air dengan pintu kopi. Sorry, pintu. Saya akan berikan dia. Okey, sebelah sini. Okey, ambil. Move. Kita tarik back. Okey, sini. Okey, ini masuk tadi ini boleh tinggal ya. Lalu ini tak ada tadi. So tadi bang biasa dulu sini. Yang saya nak masuk adalah kita orang soalan di bawah. Tadi. Tadi. Ada di bawah juga. Okey. Betul. Di sini. Saya pergi di sini. Di sini. Okey. Dah settle pintu, kita masuk tingkap pula. Okey. Okey, tingkap dia 3 je. 2 daun dekat belakang. 4 daun dekat depan. 1 daun tak ada. Saja je sebab 1 daun tu. Okay, pastikan layer pada layer window. Insert pintu 2 panel. Oh, nampak ni? Nampak tak? Bila saya ni sebab saya silap buat tadi. Saya lupa nak letak point base point. So tersa kat sini tapi lebih besar kat tempat lain. So tak apalah. Saya letak elok mana. Okay. So kalau korang tersalah buat, kau boleh double click dekat simbol ni. Dia akan keluar block edit block definition. Klik OK. Okay. Dia akan keluar benda ni. Simbol tingkap ni je keluar. Okay, ubah dia punya base point. Okay, kat sini dia ada tepi ni biasanya akan ada satu palette. Okay, cari base point. Klik pada base point. Ubah balik dekat mana? Kata kat sini kan. Okay, letak situ. Dah close. Dia akan suruh kita save. Save. So lepas ni kalau saya insertkan balik dekat 2 panel nampak? So tingkat tu dah ada dekat kita punya cursor lah. So tinggal kita letak je. Okay, sini satu. Yang asal tadi ni kita boleh gunakan move. Tengah ni saya letak dekat tengah garisan belah dalam ni. Okay, yang dekat bawah ni pun sama. Okay, saya nak tahu tengah-tengah dia. Okay, kita gunakan dinding sebelah dalam dinding sebelah dalam. Okay, okay, lalukan dekat tengah ni dan saya letak bawah. Alright. Okay, siap dalam rumah ni. Okay, dah siap dalam rumah ni. Okay, kedua kita akan membuat dia punya label. So untuk label ni saya akan gunakan single line text dengan ketinggian teks iaitu mungkin 250. Mungkin try and error sebab saya tak nyatakan berapa. So pada bahagian pada bahagian annotate pada ribbon annotate, pada bahagian teks kita akan pilih single line text. Okay, so saya akan set justify. Saya set justify kepada middle supaya bila kita klik kat tengah tu, so teks dia akan letak kat tengah-tengah. Saya letak kat tengah ni. Okay, klik. Okay, ketinggian saya letak 250. Enter. Rotation angle kosong. Okay, ni adalah bilik 2. Okay, enter dah klik. Oh, sebelum tu jangan lupa kita kena tukar kita punya layer. Okay, layer area. Layer area. So tadi itu yang tersalah buat tu, kita just klik. Nampak? Kita klik dia beritahu. Okay, bilik 2 ni kat layer window. So kat layer ni kita tukar je layer area. So dia tukar jadi hitam lah. Okay, sekarang ni dah berada kat layer ni. Okay, kita tambah lagi lah. Okay. Bila sebab kita dah set semua yang lain tadi, kita tinggal letak je. Okay, ni adalah ruang tamu. Okay, sini. Okay, ruang tamu. Ruang tamu. Okay, sini. Bilik 1. Betul-betul limbo. Betul kosong. Bilik 1. Okay, balik. Sini. Bilik kosong. Dapur. Balik.
Save. Insert. Okay, pastikan layer korang pada layer elektrik. Elektrik. Insert. Kita akan pertama sekali kita akan masukkan korang punya downlight. Okay, macam mana letak dia? Korang susun lah. Saya cuba susun macam ni. Okay, ada jarak kan 2 kaki kali 2 kaki ataupun 1 kaki kot. 2 kaki lah biasanya. 2 kaki daripada dinding. Sini satu. Saya copy lagi satu. Tak ada dekat sini. Okay. So saya copy lagi. Okay, start kat sini. Saya gunakan array. Okay, 4. Nampak ada keluar 8. Okay, saya adjust dia kat sini. Nampak tak? So tak nampak, ulang balik video ni kat bahagian tadi ni. Okay, lepas tu kita akan masukkan kipas. Kipas ni korang agak-agak lah tengah ruang ni. Macam tu. Kat sini. Overlap pun tak apa tak? Tu kemudian. Okay, kita ada 4 soket. Okay, soket tu satu dekat sini. Okay, set lagi. Sini. Ini satu dia. Kita kan. Sini ni bakar. Okay, ada. Okay, satu sekali kan. Sini. Mana ada solat dia sini. So, okay. Okay, copy. Satu sama dah. Okay. Terus saya letak. Sis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sis. Sis. Ini dia lagi. Ini lagi. Okay. Okay. Sampai dah. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Kan sebelah 1, 2, 3, 4, 5. Terus saya buka dia sini. Kita akan pakai ni. Okay, kan. Kita lagi. Insert. Hilang. Kat sini. Saya buka dia. Okay. Okay. Sampai dah. Sampai dia. Sampai sini. Jadi dia keluar. Insert dia. Okay. Jadi saya dia sesuai dengan dia. Saya adjust. Okay. Okay. Saya buka. Okay. Kan saya selesai. Saya selesai. Cepat. Okay. 300. Sini. Okay. Panas sini. Satu. Dia taruh dia. Ini. Kasihkan dia. Satu dulu. Okay. Besar. Terus dia satu dulu. Okay. Okay. Dulu. Ini. Satu sebelah. I see. Terus saya dia. Mana kita? Jadi saya tengok. Tengok. Fine. Subject. Subject. Okay. So kita pilih dia. Saya sekarang on. Letak sini. Saya pilih. Okay. Selesai untuk ruang tamu. Okay. Untuk lain-lain saya serahkan ke korang. Sila letakkan korang punya small tree lah. Bilik 1, dapur, bilik 2 dan juga tandas. Okay, let's go. Okay, dah siap letak semua kedudukan simbol elektrik. Okay, apa perlu kita buat sekarang adalah kita akan buat penyambungan lah. Daripada Swiss mengawal pegang kesat elektrik lah. Okay, contohnya, okay, saya nak kat ruang tamu ni, satu Swiss kawal 4 lampu. So cara dia, okay, pergi pada layer wiring. Okay, kita ambil insert, kita akan ambil line. Okay, untuk ni kita just buat je line. Contoh macam sini kan. Okay, dari sini saya pergi ke lampu ni. Okay, dari sini saya pergi ke lampu ni. Dari sini saya pergi ke lampu ni. Dari sini saya pergi ke lampu ni. Nampak tak? So, satu Swiss kawal 4 lampu. Okay, saya cuba. Saya ulang lagi. Dari sini, dari sini. Dari sini, dari satu. Okay, dari sini. Dari sini. Dari sini. Okay, kita akan line. Kawal pasal. Dari sini. Dari sini masuk pas. Okay, masuk. Okay, lepas tu, satu sini titik 1. Okay, satu sini. Yang titik 1. Okay, so dia. Okay, lepas tu, satu Swiss. Okay, satu saya. Sini. Dari sini, rumah ni ada wash. Dari sini, lepas tu, satu saya. Okay, satu Swiss kawal berapa lampu. Satu Swiss kawal pas, satu Swiss kawal ikon. Okay, sini tak? Okay, dalam dia ni. Boleh buat dekat sebagai ikon. Kita akan beri dia sekali. Okay, dalam dia ada sekali lagi. Satu dari Swiss. Okay, dari bagi dari sini kawal ikon. Dari sini. Okay, ikon. Okay. Dari sini lah. Line. Sini dari sini. Lampu. Lagi satu Swiss sini ke sini. Dari pas. Sampai tadi. Ini satu Swiss. Satu Swiss kawal lampu. Line satu Swiss kawal pas. Okay. Ini tengok. Swiss satu kawal pas. Satu Swiss lagi kawal lampu. Dari semua. Swiss kawal lampu. Okay, done. Siap. Okay, ini dah kira korang siap 60%.
Okay, seterusnya kita akan buat dimensi. So dimensi ni macam biasa lah, kita kena setting dulu lah. Okay, pergi pada dimensi. Okay, apa yang perlu kita buat, kita akan set dulu dimensi. Ini kalau korang tak set dimensi, dia kalau tak set, kita terus guna dimensi. Okay, linear. Tekan ni kan. Sini ke sini tadi. Okay, cara nak buat dimensi ni, kita akan ambil dekat construction line. So daripada endpoint ni ke persilangan ni, kita tengok berapa panjang bilik ni. Tak nampak. Okay, tak nampak. Kita pakai standard. Tengok dia keluar tak standard. Okay, standard dimension. Pun tak nampak. Okay, saya buat lagi dulu satu lagi. Okay, yang ke sini pula. Pun tak nampak. Sebab apa? Sebab kita belajar sebab ni, sebab kita kena buat dia ikut size. So macam biasa lah, kalau size dia 100, mana nak berubah. Saya ubah ni jadi 50, ni jadi 50, arrow pun jadi 50, mark pun jadi 30. Teks ni saya tak nak guna ni, saya nak gunakan teks Roman S. Romantik, Roman S. Okay, Roman S 0.8. Apply, set current, close. Okay, size dia saya letak 100. Saya letak 50. Saya letak above ISO standard. Okay, saya tak nak letak perpuluhan, saya akan ambil primary unit precision kosong. Okay, close. So dah nampak dah. Okay, apa yang kecil? Nak panah kecil lah. Okay, besarkan nak panah. So tadi saya letak 100 kan. So 50 saya letak dia mungkin 80. Ni saya up sikit. Offset from origin ni saya letak 80 lah. Okay, dah nampak cantik sikit. Okay, dah nampak macam ni, teruskanlah buat dia punya dimension. Okay, dari sini ke sini. Saya dari sini bagi. So kalau ada salah ni korang tak tulis. Dari sini, dari sini. Okay, faham? Buat sini. Okay, selesai. Okay, siap. Okay, ni dah settle. Okay, so kita biarkan dulu. Pada korang punya bahagian bawah ni, layout 1, klik pada layout 1. Okay, sekarang ni korang akan nampak benda macam ni lah. Ruang kertas. Okay, so kita akan buang viewport yang pertama, itu viewport warna biru ni, kita akan buang ni. Okay, ni dah pernah buat kan, so saya terus buat lah, korang follow je step by step dia. Okay, so kita akan, kalau ikut soalan, kita akan cetak dia atas kertas A4. Full blade A4. Printer kita ada DWG2PDF. Layout, scale 1:1, landscape. Okay. So apa perlu kita buat pada bahagian output, setup manager, layout 1, modify. Okay, pilih printer kita DWG2PDF. Okay, kertas kita adalah ISOF full blade A4. Okay, yang ni layout skala 1. Dah, tu cukup. Okay, close. So sekarang ni kaca titik tu tak ada. Okay, dengan menggunakan layer title block. Layer title block, kita akan first kali kita akan buat rectangle di sekeliling ni lah. Okay, buat rectangle. Okay, yang penting dalam ruangan ni
Tapi ujung, betul tu ngangam ujung. Okay, buat sampai ke ujung sini. Okay, sebab apa? Sebab kita nak buat frame, buat frame. Okay, so dah ada dah rectangle keliling ni. Okay, apa yang kita perlu buat, kita akan buat tata blok seperti ni lah. Okay. So gunakan ukuran yang saya bagi ni. Okay, nampaklah dia punya ni lah. So sekali kita akan gunakan offset 50. Oh, bukan 50. Offset 5. Silap, offset 5. Nampak ada frame. Extrudekan dia. Atau offsetkan sebelah bawah ni 5 juga. Yang 1, 2, 3, 4. Sini. 50. 50. 50. 50. Kita minta. Okay. Nama peringkat. Kita gunakan single line text. Okay, justify. Saya akan ambil middle left. Letak dekat sini. Agak lah tengah-tengah ni. Okay. Size dia adalah 3mm. 3mm. Okay, nama. Right. Selebihnya copy lah. Okay, copy ni. Base point ni dekat bucu atas ni. Lepas tu ulangkan letak kat bucu atas tempat yang sama. Banyak tulis. Banyak. Okay, tulis sama. Tak balik. Oh, keadaan. Okay, plus. Kurang. Okay, kurang. Okay, terus ini. 11, saya rumah. Okay, 2, 11, saya segi 2. Ya, tak cukup. Ujian lagi. Ya dah. Tadi. So, inilah 2, 5, 5, 1. Masa? Letak 9, bagi 5, 6. Skala. Okay, so kita gunakan skala. Bila buat plan rumah, 1/100. 1/100. Okay, sini adalah korang punya tulisan A4 tu. So, saya gunakan middle, agak-agak ada tengah sini. Okay, size dia adalah 10. A4. Ya. Save. Okay, bila korang buat tata blok ni, korang dah ada markas sebanyak 85% lah 80%. Okay, apa yang korang perlu buat adalah sekarang ni, masukkan korang punya drawing ke dalam ni. Sekarang drawing korang berada kat model. So, dekat layout 1 ni, saya ada tak suruh korang buat apa dekat layout ni. Okay, layout tak ada buat apa-apa. Cuma saya minta korang buat layout je. Okay. So, sekarang ni, bagi pada bahagian, okay, pastikan korang berada kat layer tata blok lagi. Pergi pada bahagian view. Pergi pada bahagian layout. Layout. Klik pada, lihat pada panel view layout viewports. Okay, klik pada rectangular. Okay, buat rectangular dekat bahagian atas ni, yang mana kita selalu buat lukisan ni. Okay, buat rectangular dekat bahagian ni. Kenapa tak dia dah keluar macam ni? Okay, apa yang saya nak korang buat adalah, okay, double click. Kau akan nampak dia akan jadi gariskan tebal. Okay, dekat bahagian bawah sini, bahagian bawah toggle ni, okay, sini ada macam nama dia dikenali sebagai scale viewport. Scale viewport. Okay, klik sini, cari 1/100, ada tak? So sekarang ni dia dah adjust balik kita punya scale ni 1/100. Okay. So lepas tu korang jangan zoom balik. Bila korang zoom balik, dah lari dah dia punya scale lah. Set balik 100. Okay, so untuk gerakkan dia ni, untuk bagi dia tengah, gunakan pen. Gunakan pen. Okay, lepas tu, okay, double click balik kat sebelah luar ni. Okay, korang akan nampak korang punya ni. Tapi dalam soalan, saya nak korang bagikan layout ni kepada dua bahagian. Bahagian pertama yang macam ni, okay, nama dia adalah ujian amali 2A. Dia cuma ada plan, label bagi setiap ruang dan juga dimension.
Manakala dekat bahagian layout satu lagi, kita namakan sebagai ujian amali 2B. Dia cuma ada korang punya pelar rumah dan juga elektrik lah, simbol elektrik dan juga pendawaian dia. So macam mana nak buat tu? Jadi macam mana nak buat? Pertama sekali, korang kena duplicate layer korang. Ni rename, letak sini ujian amali 2A. Lepas tu korang klik kanan, korang klik pada move or copy. Letak dia dekat layout 2 ni. Jangan lupa tandakan create a copy. So baru dia akan copy lah korang punya ni layout. Namakan dia sebagai layout 2B. Kalau kau lihat benda sama. Benda sama. Cuma kalau apa yang kita perlu buat lah dekat bahagian ujian amali 2 tajuk ni, kita tekan 2A pada layout 2A. Dan pada 2B ni kita tekan pada 2B. Macam tu. Pergi balik pada amali 2A. Sekarang ni kita akan off-kan beberapa layer. Tapi layer tu bila kita off dalam layout ni saja. Dekat model ni tetap ada macam biasa lah. Klik kat 2A. Double klik untuk aktifkan dia balik macam ni. Jangan zoom, jangan apa. Pergi kepada korang punya layer properties. Kalau dekat sini kita ada on off, ada freeze. Tapi kita tak tengok yang depan ni, kita tengok yang kat belakang ni. Nama dia adalah VP freeze. VP freeze. So oleh kerana tadi yang kita nak buang, nak kita tutup adalah tutup layer elektrik. Saya akan tutup layer elektrik. Ni tutup ni elektrik dan wiring. Tak cukup, dua tu je kita tutup. Nampak tak? Tinggal ni je. Double klik balik kat luar ni untuk diaktifkan. Baru kalau boleh zoom in zoom out. Kita 2B. Sampai kat double klik untuk aktifkan layer properties. Kali ni kita akan offkan area. Kita akan offkan area dekat VP freeze. Offkan area dan offkan dimension. Double klik. So sampai sini korang dah 90%. 10% lagi adalah kita akan cetak dia kepada bentuk PDF. So kalau kita dalam ni dalam soalan, dalam soalan saya nak korang print dua ni lah, PDF A, PDF B. Cara dia, pada ujian amali 2A, lihat ujian amali 2A ni, klik pada output, klik pada plot. So dekat bahagian plot ni, saya rasa semua ni dah tak perlu nak ubah apa-apa. Kau cuma klik pada preview je. Dia keluar macam ni lah. So ni lah yang dia akan cetak nanti untuk korang. Klik pada gambar raja plot ni. Saya nak korang savekan lah. Saya save dalam folder saya. Korang save dalam folder korang lah. Ujian amali tadi. Saya namakan dia sebagai ujian amali 2. Nama matrik korang. Jadi kalau lihat dalam soalan ada kurungan kan. Saya nak korang buat ni. Kurungan A. Ini kurungan A, save. Ini adalah korang punya bahagian A. Untuk bahagian B, pergi pada ujian layout ujian amali 2B. Plot dia sekali. Review. Betulkan macam ni. Pastikan dia amali 2B. Print. Namakan dia sebagai kali ni kurungan B. Save. Alhamdulillah, siap. So bila korang check, korang ada yang ujian amali 2A, yang gambar pelan rumah dengan dimensi serta korang punya label.
Dan pada ujian amali 2B adalah korang punya pelan rumah dengan elektrik dan juga wiring. So siap. So apa yang perlu kita buat adalah okay. So tadi ada 3 fail. Pertama adalah fail ujian amali 2.dwg dan satu lagi adalah ujian amali 2 bahagian A dan ujian amali 2 bahagian B dalam bentuk PDF. So saya nak korang hantar 3 fail ni. Yang BAK ni yang fail dia hantar saya tak nak. Saya nak yang 3 ni je. Ujian amali 2A, ujian amali 2 drawing, ujian amali 2 bahagian A, ujian amali 2 bahagian B PDF. So 2 fail PDF, 1 fail drawing. Okay, boleh? So, saya rasa setakat tu je untuk korang jawab soalan ni. Bye.